So ni aku nak bagi tahu korang semua, kita kena alu-alukan ahli baru yang memasuki satu kumpulan ni, iaitu satu kumpulan yang bernama Spaghetti. Tahniah Victor Timely, anda telah menjadi ahli baru kepada tim Spaghetti ni, masuk sama dengan Mr. Reed Richard, the smartest man alive, sampai kau jadi Spaghetti. Lepas tu jadi Ant-Man, sama seperti dalam dekat apa ni Probability Storm, sama juga jadi Spaghetti. Dan sekarang ni Victor Timely pun jadi Spaghetti. Sedapnya Spaghetti. Nyam 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 nyam. Hello, assalamualaikum semua. Welcome back to Finvision YouTube channel, di mana kita akan membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumours, Marvel Theory and everything about Marvel, of course, as usual. Tapi dalam video kali ini adalah correct plot untuk Loki season yang kedua, episod yang kedua, yang berjudul The Heart of the TVA, ataupun dalam bahasa Melayunya, jantung kepada TVA tersebut. Dan sebelum kita pergi kepada correct plots, poin-poin yang aku nak kupaskan dalam episod yang keempat ni, aku nak ungkapkan betapa aku gembiranya menonton episod yang keempat ni. Sebabnya ianya membuatkan aku masih lagi, dan juga aku punya perasaan takut kepada Multiversal War itu masih lagi mencanak-canak. Ianya kerap naik lah. Sebab aku rasa benda ni masih episod 1. Episod 1 aku macam, what the heck is happening kan. Tapi episod 4 pun dia pakai the same team, the same genre untuk menakutkan audience dan juga menakutkan karakter-karakter yang hidup di dalam dunia MCU tu. Which mean benda ni, orang kata story ni berjaya lah. Dia berjaya developkan. Cumanya aku tak sangka this kind of story, this kind of theory sebenarnya yang aku buat masa episod pertama tu terjadi dekat episod yang keempat. Aku tak expect benda ni akan jadi sepantas inilah, secepat ini. Tapi mungkin ada sebab-sebab tertentu kenapa mereka memilih untuk memusnahkan TVA tu pada episod yang keempat. Kenapa aku cakap memusnahkan? Benda ni aku akan kupas dekat hujung-hujung video nantilah. Tapi first thing first, aku nak borak dahulu berkenaan dengan persoalan yang mana kita tahu sepanjang episod 1, 2, 3 tu ada banyak gila, orang kata sort of macam plot hole ataupun persoalan-persoalan yang bermain di dalam kepala kita dan jawapannya tidak diberikan. Tetapi di dalam episod yang keempat ni, jawapan itu disuapkan kepada kita secara perlahan-lahan lah. Siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, aku rasa memang akan ada orang yang pergi tengok New Rockstar ke whatsoever lah kan, sebab ramai yang cakap pergi tengok New Rockstar. Tapi ni persoalan antara persoalan-persoalan yang dah terjawab di dalam episod yang keempat ni. First thing first adalah berkenaan dengan Ravonna Renslayer. Di mana kita tahu ada masa episod sebelum ni ada tape yang mengatakan for all time always you are quite marvelous Ravonna, macam tu kan. Kang bercakap dengan Ravonna Renslayer, dan rupa-rupanya memang apa rahsia daripada episod 3 yang Miss Minute nak bagi tahu tu adalah Ravonna Renslayer merupakan general kepada Empire, kepada rejim He Who Remains ini untuk menamatkan Multiversal War. Di mana kalau kita fikir-fikir dekat sini, that's why kenapa Ravonna Renslayer marah. Dekat sini the whole orang kata concept of the character Ravonna Renslayer ni adalah berkaitan dengan power tau. Ravonna Renslayer ni dia macam tergila-gilakan kuasa. That's why dia serve for He Who Remains, dan He Who Remains detect benda ni at the first place. Disebabkan itu, He Who Remains telah menjalankan protokol 42. Protokol lah, aku hampir tersebut protokol ni macam, bukan protokol lah, ikan tongkol ni macam ikan yang kau makan dekat nasi dagang. Tu letak tepi. So protokol 42 ni dia macam satu protokol lah, satu proses di mana perlu memadamkan semua memori orang untuk start a refresh thing lah. Tapi antara orang yang terkesan adalah Ravonna Renslayer sendiri. Disebabkan itu Ravonna marah sebabnya dia sebenarnya ingin kawal the utopia of time dan sebagainya, sacred timeline. Dia pun ingin mengawalnya sebenarnya, tapi He Who Remains dah detect benda ni dan padamkan benda ni awal-awal. Sebenarnya benda ni dah direferenskan dalam komik, cumanya dalam interpretasi yang berbeza. Dalam komik, Kang dengan Ravonna Renslayer ni dia punya relationship ni memang sangat complicated tau. Kau bunuh aku bunuh kau, aku mati, aku meratapi kematian kau, aku hidupkan kau balik dan sebagainya. Memang the complicated element dalam Marvel Comics itu diterapkan dalam series ni, cuma dalam penyampaian yang lebih mudah tau. Dia maksudnya dekat sini,
akan ada selalu betrayal yang terjadi di antara He Who Remains ataupun every kind of variant of Kang bersama dengan Ravonna Renslayer, dan juga represent kepada mereka berdua ni, Ravonna Renslayer dan juga He Who Remains ni tidak ditakdirkan untuk bersama-sama, sama sebiji macam dalam komik. Itu adalah persoalan yang pertama lah. Persoalan yang kedua yang kita boleh kupaskan adalah berkaitan dengan future Loki. Yang ni aku rasa mesti akan ada lah yang dah komen betul teori aku betul. Tahniah kepada korang semua yang komen buat teori. Aku rasa ni future Loki lah yang pro ni. Tahniah, korang memang padu, sebab aku pun masa ni aku tak yakin. Aku faham dalam konsep time paradox, time shenanigans ni, dia akan kerap pakai diri kau daripada masa depan, diri kau daripada masa silam. And benda ni dah predicted tau sebenarnya. Benda ni kita dah boleh jangka daripada episod pertama lagi. Sebab dalam franchise time travel sebelum-sebelum ni pun mereka menggunakan konsep yang sama. Diri sendiri yang prone, diri sendiri yang masa lepas dan sebagainya. Konsep yang sama juga diterapkan di dalam series Loki ni, di mana future Loki telah prunkan past ataupun bukan future Loki aka present Loki masa kini yang kita tengah tengok ni, dialah yang prune Loki daripada masa silam tu untuk mengekalkan the Ouroboros ataupun the loop itu terjadi banyak kali. Katakan kalau dia tak prune Loki pada waktu itu, something yang very unorthodox akan terjadi. Unorthodox ni something yang very unusual lah, something yang tak biasa berlaku. Tapi sebabkan Loki ni dia tahu the sense of tanggungjawab untuk kekalkan loop ni supaya dia sampai ke tahap ini, so dia perlu prune Loki tu. So itulah penjelasannya, bukannya Kang prune dia ke dan sebagainya, tidak. Dan persoalan yang kedua juga adalah siapa yang call Loki pada waktu itu. Ada juga, aku rasa aku pernah tengok komen, ada yang kata Kang the Conqueror dan sebagainya. Tapi my theory ni memang tepat straight away walaupun aku tak ada base, iaitu Obi yang menelefon Loki pada waktu itu. Aku masa aku tengok scene ni, aku macam, wah, what the fuck, betul siap. Aku memang suka gila masa waktu ni. Dan juga skrip yang dilontarkan oleh Obi pun, Obi cakap, why you take so long? Itu adalah satu reference kepada ni jugalah, kepada casual audience dan juga MC audience yang rasakan, ni mesti Kang yang call, ni mesti Ravonna yang call. Rupanya Obi je call sebab, kenapa kau lama sangat, cepat sikit, kita kena baiki timeline ni. Sesimpel itu saja. And aku dah predict benda ni sebab dia dah banyak kali buat the same, orang kata the same pattern tau dalam series-series MCU sebelum ni. That's why aku rasa aku predictkan benda ni dengan, orang kata, sangat mudah lah kot. Yang ketiga juga, yang ni aku quite surprise juga untuk episod yang keempat ni, iaitu General Dots bukanlah the future Sylvie yang diperkatakan. Tu aku cakap, korang banyak sangat tengok New Rockstar dan sebagainya, dia orang punya teori pun nak bukan kemain tau, sangat gila sampaikan benda tu tak relevan dan juga tak make sense tau. Aku tengok macam orang kata kat komen-komen dan kata, New Rockstar cakap ni future Sylvie dan sebagainya, ni channel sikit-sikit cakap ni future CV, sedangkan dia tak ada base tau kepada teori tu. And surprise ini dalam episod yang keempat ni, betul General Dots bukan Sylvie. Older Sylvie ke tidak, General Dots hanyalah merupakan seorang general, seorang askar kepada TVA ini untuk memperjuangkan kesejahteraan TVA. Itu saja. Tapi aku akan kupaskan benda ni lagi mendalam lah dalam correct plot nanti. Seterusnya, persoalan yang quite besar juga yang terjawab dalam episod kali ni, iaitu memang betul, memang sangat confirm, iaitu Victor Timely adalah He Who Remains sebenarnya. Tapi ada juga mungkin akan ada persoalan. Kalau Victor Timely tu adalah He Who Remains, kenapa dia mati? Kenapa dia jadi spaghetti? Yang tu pun aku akan jawab dalam upcoming correct plot nanti. So without bisik, kita pergi kepada, orang kata, correct plot yang pertama. Poin yang pertama untuk video kali ini adalah berkaitan dengan Obi berjumpa dengan Victor Timely. This is the one conversation, pertemuan yang aku rasa memang ramai yang nak nanti-nantikan. Sebab apa tau? Sebab buku yang ditulis dekat TVA, guideline dan sebagainya, everything yang berkaitan dengan invention dekat TVA tu ditulis oleh Ouroboros. Okay, so siapakah Ouroboros ni? Yet kita masih lagi tak tahu the origin of the Ouroboros ni. Siapakah dia? It remains mystery tau. Tapi masa ni kita dapat tengoklah Victor Timely dia dah lari daripada Ravonna Renslayer dan masuk ke TVA, dah berjumpa dengan Obi, Ouroboros. Dan surprisingly, buku TVA tu, guideline dan sebagainya tu, diinspirasikan oleh orang daripada abad 19 yang dinamakan sebagai Victor Timely. Macam mana pula tu? Macam mana pula dia yang cipta buku ni, tapi buku ni direferenskan oleh dia? Siapa yang sampai dulu? Itulah benda yang pening. Dan sebenarnya Ouroboros, konsep loop, konsep Ouroboros, konsep siapa bertelur, telur dulu ke ayam dulu, yang ni memang sangat familiar, memang sangat famous dalam time paradox tau. Benda ni memang sangat famous, lagi-lagi dalam cerita Back to the Future. Cerita Back to the Future memang dah explain pasal benda ni, pasal
bootstrap paradox tau, di mana kau adalah anak kepada bapa kau, tapi kau adalah juga datuk kepada kau ada jugalah adalah moyang kepada diri kau. Macam tu, dia sort of macam tu lah. Bila kita nak rungkaikan tentang bootstrap paradox ni, jadi chaotic tau. Dia jadi macam susah nak trace mana yang sampai dulu sebenarnya, mana yang start dulu. Sebab dah berlakunya satu paradox, satu pengembaraan masa di masa lampau. Sebab tu jadi pening. Dan benda ni sebenarnya akan terungkai, akan ditutup pasal paradox sebagainya kalau MCU pilih untuk episod yang kelima ni nanti, yang aku rasa mungkin akan terjadi, diorang akan kenalkan the origin of the OB. Sebab aku rasa daripada pertemuan OB dengan Victor Timely ni, dia macam ada satu past history tau. Past history, kenapa aku cakap ayat macam tu? Dia macam ada satu relationship history di antara Victor Timely dengan OB ni. Dia macam in the past, back then, macam seolah-olahnya OB dengan He Who Remains, dia seorang macam berkawan baik tau. Sampaikan OB diberi tanggungjawab untuk run TVA, diberi tanggungjawab untuk mengenali segala teknologi-teknologi di dalam TVA. So aku rasa lah, this is take it with the grain of salt. Aku rasa dalam episod yang kelima ataupun keenam, kita akan dapat the origin of the Ouroboros lah. Like dia ni adalah variant ke, ataupun dia ni adalah robot yang diciptakan oleh He Who Remains ke. Kita akan dapat tahulah the sort of macam justification kepada karakter OB ni. Tapi aku enjoy lah. Aku enjoy moment di mana mereka berdua ni OB, boleh tak saya nak sign awak? Sebab ni reference juga kepada episod yang sebelum ni, di mana Casey nak minta sign kepada OB, dan sekarang ni OB pula nak minta sign kepada He Who Remains pula, Victor Timely. Dia macam quite bengong lah waktu ni sebenarnya. Dan Sylvie cakap, boleh tak kita jangan buang masa, kita terus pergi kepada nak fixing the temporal loom, yang mana menjadi problem lah kepada series Loki ni, iaitu berkaitan dengan temporal loom. Macam mana nak fix dengan bukan aura lah, dengan radiation of temporal loom tu semakin kuat dan sebagainya. Memang sangat sukar untuk baiki temporal loom, tapi disebabkan satu device yang diciptakan oleh Victor Timely pada abad 19, dia telah digunakan untuk extract something lah, macam nak tembak temporal loom tu supaya temporal loom tu jadi besar. Itu adalah the main mission, the plot device untuk series Loki ni. Cumanya di endingnya tidak jadi baik seperti yang kita sangkakan lah. So next up, kita pergi kepada correct plot yang kedua, iaitu berkaitan dengan Loki, iaitu Loki God of Stories. Dalam episod yang kali ni, episod yang keempat ni, lagi mengukuhkan kenapa at the end of this series Loki series yang kedua ni, Loki yang akan bukanlah macam run TVA, tapi dia akan dapat satu glorious purpose untuk mengetuai pasukan-pasukan ni untuk menyelamatkan multiverse. Something yang very unusual daripada karakter Loki. Kenapa aku cakap Loki God of Stories ni adalah scene apabila Loki dengan Sylvie dekat bilik Pi tu. Dia permulaan kepada bilik Pi ni adalah disebabkan Mobius tau. Mobius kata dia macam okay, apa kata sementara dia orang semua, Casey, Victor Timely semua ni nak fix the temporal loom, apa kata kita pergi makan Pi, yang membuatkan Sylvie koyak waktu ni. Dan Sylvie berhak untuk koyak, tapi juga tak berhak untuk koyak tau. Sebab apa? Sebab Sylvie sebelum ni dia memilih untuk free will. Macam lantak pi kau nak buat apa TVA, janji aku dapat aku punya kebahagiaan aku untuk aku bekerja kat Medi. And surprisingly sekarang dia Sylvie rasakan the sense of responsibility untuk menyelamatkan orang di setiap branches yang ada, yang keluar daripada Sacred Timeline. So Sylvie marahlah Mobius, kau ni tak boleh fikir ke benda macam ni? Benda ni mudah. Oh, maknanya nyawa seorang mati, nyawa kau je yang penting, nyawa orang lain yang kat branch ni tak penting. Tapi sebenarnya karakter Mobius ni dia lebih kepada kau bayangkan Mobius ni dia lebih terlibat dalam satu elemen of repetitive elemen yang berulang, di mana dia bekerja dekat TVA ni, dia melakukan kerjanya dan dia paskan kerja tu kepada orang lain lah, contohnya seperti Minuteman dan sebagainya, untuk padamkan timeline dan sebagainya. Itu adalah tugas Mobius lah. Tapi scene ni, kenapa Sylvie bengan dengan Mobius adalah dia merasakan Sylvie ni dia merasakan Mobius ni tak bertanggungjawab. Sedangkan Mobius ni hanyalah hamba kepada The Loop, hamba kepada sistem tu sendiri, hamba kepada He Who Remains dan juga the organisation of the TVA tu sendirilah. So disebabkan itu Mobius telah terbiasa, dia dah terbiasa dengan sistemnya. Bila mana dia selesai satu tugasnya and dia pergi berehat. Itu adalah kenapa Mobius react that way lah. Tapi Sylvie telah orang kata marah dengan situasi tersebut, dan Sylvie berhak untuk rasa marah lah sebenarnya. Sebab kau pun a variant yang daripada kecil sampai kau besar, sampai kau dewasa, kau terperangkap dalam satu dunia pelarian tau. Kena lari daripada TVA sampailah kau tua, sampailah kau besar. Which is aku faham lah kenapa Sylvie marah masa tu.
Dan sejurus seperti itu, Loki dia berjumpa dengan Loki dengan Sylvie ni tiba-tiba jalan dalam satu loop. Tiba-tiba dia sampailah dekat kedai, bukan kedai, dekat satu tempat eating, tempat makan lime pie tu kan, tempat makan lime pie. Sini dia bagus tau. Dia bagus sebab dia questionkan tentang hope, tentang harapan. Dia question tentang what if kan. Apa jadi kalau benda ni tak jadi? Apa jadi kalau benda ni yang jadi? Apa jadi kalau he who remains every timely yang tu rupanya dia jadi he who remains balik yang jahat seperti dahulu. Dia sort of menyentuh beberapa stigma lah yang penting dalam penceritaan Loki ni. Tapi apa yang Loki sampaikan pun sangat efektif bagi aku, as dia relate the same thing, the same event yang berlaku di dalam kehidupannya sebelum-sebelum ni. Contohnya macam dia mention pasal Thor. Dia bila Thor pergi ke bumi, Thor pergi untuk menyelamatkan bumi dan sebagainya, Loki merasakan Thor ni hanyalah menjadi seorang lembut hati. Dia tak lagi keras seperti dahulu. Dia tak jadi seperti Thor God of Thunder yang dikenali oleh Loki. Itu apa yang Loki sangkakan. So lepas tu Sylvie balas tau, bila mana kalau kau jadi lembut, kau jadi soft lah, kau start jadi soft, dekat situlah momen di mana kau ni adalah seorang yang lemah sebenarnya. Tapi Loki prove Sylvie wrong, di mana dalam kehidupan kita ni kita ada satu character growth tau. Kita perlu berkembang. Kalau kita stays in the stagnant value, bermaksud kita ni tak ada satu value yang penting di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan sekeliling kita. Itu apa yang Loki sampaikan. Kalau kita tengok Loki dalam Earth 616 tu, dan macam mana perjalanan hidupnya daripada Loki menjadi God of Mischief, lepas tu dia pergi nak menguasai dunia, lepas tu dekat Avengers tu kan, lepas tu dia pergi pula dia scam abang ni dekat Thor Ragnarok, rapat dengan Grandmaster dan sebagainya, sampailah dia mati di tangan Thanos tu. Perjalanan itu banyak naik dan turunnya tau. Tapi kali ni Loki yang kita tengok ni, dia mempelajari bahawa dirinya sebelum ni memang sangat silap. Dia ada satu momen dalam Loki, dalam Thor Ragnarok, dalam satu lift tu, Thor bercakap dengan Loki tu kan, Loki, kita ni dalam kehidupan kita perlu berkembang kan, tapi aku tengok kau ni macam kau nak kekal dalam kedudukan yang sama je. Yang membuatkan Loki masa dalam Thor Ragnarok tu, dia punya switch dalam kepala terdetik tau. Sampailah dia pergi datang ke Asgard untuk selamatkan untuk selamatkan Asgardian lah. Dia cakap your savior is here. Masa tu that is the different kind of Loki dah lah yang kita dapat. Dan juga Loki sekarang ni pun, yang kita dapat sekarang ni pun is a different Loki daripada Loki Ragnarok, different Loki daripada Loki Avengers Infinity War ataupun Endgame, aku lupa which part lah, tapi aku rasa Infinity War. Tapi maksudnya Loki kali ni dia penuh dengan rasa responsibility, tapi ianya juga tidak menamatkan riwayatnya sebagai seorang karakter yang ingin mengecapi the glorious purpose. Scene dekat dia borak dengan Sylvie tu menunjukkan dia rasa the belonging, the sense of power. Dia rasakan tanggungjawab ni, aku rasa aku yang paling layak ataupun berhak untuk menyelamatkan multiverse ni. Walaupun dia tak bagi statement, dia tak kata aku nak kuasai TVA. Dia tak cakap macam tu. Dia dengan cara dia respon dengan Sylvie, cara mereka bercakap ni, karakter Loki ni sangat-sangat different. Dia punya growth tu berbanding dengan Sylvie yang masih lagi tenggelam dalam satu doubt, dalam satu keraguan, dalam satu kedendaman terhadap variant Kang dan sebagainya. That is why aku rasa at the end of the series, Loki akan mendapatkan satu yang sangat luar biasa, satu kedudukan yang sangat luar biasa, iaitu the glorious purpose of Loki sendiri. Aku rasakan macam tu lah. Let's stop, kita pergi kepada correct plot yang ketiga, iaitu misi General Dots di mana kita tahu General Dots dan juga beberapa orang Minutemen telah mati dibunuh sebenarnya oleh Ravonna Renslayer dan juga Miss Minute. Kenapa dia dibunuh? Okey, sebelum ni Dwarf Cardale tu, The Judge, aku tak ingat Judge apa, dia borak dengan B15 yang mana mengatakan TVA perlu berubah kali ni. TVA tak boleh jadi macam dulu. TVA perlu jadi lebih, orang kata, aman, dan juga setiap decision making yang diperlakukan, yang di-execute, perlulah satu decision yang wise satu decision yang matang. Itu apa yang diperkatakan oleh dwarf yang kecil tu lah, dia cakap dengan B15. Tapi B15 ni macam cakap lah yang General Dots ni sukar untuk diyakinkan dan sebagainya. Dan General Dwarf tu cakap, tapi kau dah yakinkan aku. So that's why B15 pergi ke General Dots untuk fahamkan apakah purpose, apakah mission untuk General Dots ni. Rupa-rupanya General Dots ni, walaupun caranya orang kata kejam untuk memadamkan the branches, memadamkan segala Nexus event itu, hanyalah for the sake of keselamatan TVA, keselamatan, orang kata kesejahteraan TVA. Sebab selama ni for eons
General Dots ni bekerja dekat TVA tu, itu adalah the only path, the only way untuk stopkan the multiversal war, untuk stopkan every chaotic event yang bakal terjadi dekat TVA. I mean, General Dots bukanlah satu villain dalam cerita ni. General Dots bukanlah the future Sylvie dan sebagainya. Cumanya method dia, cara yang digunakan untuk selamatkan TVA dah tak relevan kepada sekarang, kepada moment sekarang ni, disebabkan variant-variant ni dah tahu semua benda pasal TVA, semua benda pasal Secret Timeline adalah hanya penipuan daripada He Who Remains. So kita dah tak boleh gunakan cara tu, sebab cara tu telah membunuh ramai, ratusan ribuan orang dekat Secret Timeline, dekat branch timeline lah literally. So kita perlu ubah cara tu. Dan General Dots pada penghujung hayatnya sebenarnya dia dah nak berubah fikiran, dia dah hadam apa yang B-15 cakap. Cumanya Ravonna, Renslayer dan juga Miss Minute tiba pada waktu itu untuk orang kata ugut lah, kau nak tolong aku menjayakan mendapatkan TVA ini ataupun kau pilih untuk mati. And surprisingly mereka General Dots ni milih untuk mati. I mean like, bagi dia itu adalah mati untuk TVA, mati for a greater goods. So aku rasa agak memedihkan walah waktu ni. Dan juga apa yang bagus pasal scene tu adalah kita tak dapat tengok General Dots mati dengan Minuteman mati, tapi kita hanya dapat tengok reaksi X5 ataupun Black Wolf, di mana mereka lihat S5 tengok General Dots dan juga Minuteman tu dikecil-kecilkan sampai mampat, sampai mereka mati, pengek dan sebagainya tu. Itu hanyalah daripada gambaran S5 saja. Itu bagi aku ni adalah lakonan daripada pelakon Black Wolf ni memang sangat bagus, sebab riak muka dia kita nampak yang ada something yang sangat mengerikan yang berlaku kepada General Dots dan juga Minuteman pada waktu itu. Superb, top notch lakonan daripada pelakon Black Wolf itu. Next stop kita pergi kepada misi Ravonna dan juga Miss Minute, yang mana sudah jelas dalam video kali ni, Ravonna dia bukan saja nak mengalahkan He Who Remains, nak menewaskan Victor Timely, juga dia nak claim power tau. Dia nak claim the hierarchy. Sebab daripada season yang pertama lagi, Ravonna Renslayer ni dia ada satu sifat yang aku rasa aku akan run TVA ni lagi bagus daripada He Who Remains, lagi bagus daripada Victor Timely yang bakal menjadi He Who Remains. Dan surprising benda ni dah orang kata di-acknowledge daripada Loki tau. Loki cakap kenapa Ravonna dengan Miss Minute ni datang daripada at the end, daripada Citadel at the end of the time tu, disebabkan daripada Loki tahu Ravonna Renslayer ni ada sifat yang sama seperti dirinya, iaitu dia seperti self-acknowledge ataupun dia suka rasa the entitled, rasa the self-entitled. Dia rasa suka bila mana orang memujinya, oh kau ni paling gempak Ravonna, kaulah ketua kepada kami semua. Ravonna is the person yang minat dan suka dengan perkara macam tu. So disebabkan itu dia dengan Miss Minute bekerjasama untuk dapatkan TVA. Tapi Miss Minute sebenarnya ada agenda lain, dan dalam episod kali ni ianya tidak dijelaskan apakah misi Miss Minute ni sebenarnya. Sebab dia dah orang kata di-betray daripada Victor Timely, dan Miss Minute ni at the end of that series untuk bukan series lah, episod yang keempat ni, Miss Minute sudah pun di-reboot oleh Obi, di mana Obi memilih untuk reboot sistem untuk aku tak ingat pada waktu itu kenapa dia nak reboot, tapi disebabkan itu Miss Minute pun terkesan sekali. Dan at the end of the kehidupan Miss Minute itu dia cakap you will never be like him. Dia cakap dekat Victor Timely. Dekat situ lepas dia cakap macam tu, Miss Minute kembali seperti satu fizikal yang lama tau. Macam bermulanya Miss Minute ni diciptakan pada awal-awalnya. So aku rasa at this moment Miss Minute ni dia dah di-resetkan balik. So aku katakan kalau betul dia di-resetkan balik memorinya sebagainya, dia hanya ingat pasal TVA dan sebagainya tu, aku start question adakah plot daripada episod yang ketiga tu, yang mana dia kata dia nak badan, dia nak muka dan sebagainya tu, dah macam satu plot yang sia-sia saja. So aku tak tahu, mungkin dia ada dua probability main villain kepada Loki series episod yang bukan episod season yang kedua ni, dia ada dua je. Sama ada Ravonna Renslayer ataupun Miss Minute yang akan jadi the main villain for this franchise lah untuk season yang kedua ni. So next up kita pergi kepada correct plot yang terakhir untuk episod yang keempat ni, yang aku namakannya sebagai Lockenheimer. Faham tak Lockenheimer? Lockenheimer sebabnya ending untuk series Loki season yang kedua ni, episod yang keempat, di mana kita dapat tengok the Secret Timeline is exploding, ataupun should I say the temporal loom itu meletup seperti mana yang dijangkakan ataupun diperkatakan secara metaforanya oleh Sylvie. Sylvie dikatakan macam, oh apa salahnya kalau kita biarkan je, kita start balik from the scratch. It would just be easier to burn this place down and start from scratch.
itulah apa yang terjadi sekarang ini. Tak sangka Sylvie cakap macam tu, rupa-rupanya at the end of this episode benda tu betul-betul terjadi dan berlakulah satu letupan, satu kerisauan, satu bingit, situasi yang sangat bingit pada waktu itu, sama seperti cerita dalam Oppenheimer lah, literally, di mana Robert Oppenheimer telah menciptakan bom atom tu kan untuk meletup. Masa tu semua orang terdiam, terkaku, apa jadi dan sebagainya kan. Obi semua kaku, B-15 muka dia memang nampak sangat takut, Casey pun takut, Sylvie tergamam, dengan Loki yang rasa macam what we are going to do happen right, what are we going to do after this kan. Sebab masa tu Victor Timely telah menawarkan dirinya untuk, orang kata, nak pergilah ke Temporal Loom itu untuk menembak supaya Temporal Loom itu dia besar sikit kan. Bolehlah the raw timeline ini masuk ke dalam Temporal Loom, jadi satu physical timeline yang lebih besar, satu sacred timeline yang lagi besar lah. Tapi surprisingly benda tu tak jadi sebab Victor Timely berubah menjadi spaghetti. Sebabkan the radiasi yang ada di luar pada waktu itu, dia sama seperti radiasi di dalam black hole lah sebenarnya. Dimana kalau kita sebenarnya, kalau manusia masuk ke dalam black hole, badan kita ni akan bercerai-berai dan menjadi satu fizikal yang panjang seperti satu spaghetti. Dan benda ni sudah di-explain pun dalam video-video fizik yang berkaitan dengan black hole. So itulah apa yang terjadi kepada Victor Timely. Victor Timely mati right away apabila dia keluar daripada zone spaghettification itu. Disebabkan situasi tersebut, maka Loki dengan karakter-karakter lain hanya, orang kata, tergamam dan hanya mampu melihat saja letupan yang berlaku di depan matanya lah. Tapi dia goes back kepada the main question untuk video kali ini adalah, adakah TVA telah hancur ekoran daripada episod yang keempat ini? This is my theory saja, take it with a grain of salt. Aku hanyalah buat teori yang mungkin ada certain base, mungkin juga tak ada base kepada teori ni. Aku rasa memang akan berlakunya satu time reset tau. Satu mana di mana TVA ini, kalau kita faham the concept of the TVA ni, ianya adalah satu tempat di mana He Who Remains ciptakan supaya the variant of Kang tidak tercipta. Dan macam mana dia ciptakan benda ni adalah, ataupun nak buat benda ni adalah untuk memadamkan segala Nexus event yang akan lead kepada Kang. Okay, itu adalah the core dia. Okay, so dekat sini aku rasa selepas letupnya Temporal Loom itu, aku rasa the raw timeline masih ada, tapi physical timeline dah tak ada. Bila mana raw timeline ada dan juga wujud di dalam black hole itu, bermaksud dekat sini kehancuran Temporal Loom membawa kepada dunia di mana free will wujud. Di dunia di mana orang, kau nak buat apa saja dalam kehidupan kau buat saja apa keputusan kau. Tapi the consequences dia, akibatnya memang sangat-sangat besar, yang mana akan lead kepada The Council of Kang. So dekat sini semua karakter dah ada dia punya free will, dan setiap karakter TVA, setiap variant yang wujud selama ni yang ada dekat TVA tersebut, termasuk Loki sendiri, aku rasa akan ada satu reset button tau, di mana mereka semua ni dicampakkan ke satu moment di mana branch the Nexus event yang dia start at the first place. Aku rasa macam tu lah. Aku tak ada satu bukan solidarity lah, satu identification yang tepat macam mana benda ni akan terjadi tau. Aku ada borak dengan si Fudin, aku ada borak dengan Anip kan, berkenaan dengan perkara ni, dan memang benda ni satu benda yang kompleks. Dia ada beberapa teori macam mana mereka akan bawakan daripada episod yang keempat hujung ni pergi kepada episod yang kelima. Contohnya episod yang keempat ni ada beberapa teori lah. Teori pertama, akan berlakunya time reset ekoran daripada letupnya Temporal Loom. Yang kedua, Loki akan macam berpeluang untuk keluar daripada situasi tersebut menggunakan time pad daripada Sylvie. Yang ni teori daripada Anip Anip cakap mungkin Sylvie akan tolak Loki keluar daripada scene tersebut, moment tersebut, dan TVA akan hancur dan Loki akan kembali time sleeping. Bila Loki time sleeping, Loki perlu cari jalan ataupun cari cara untuk wujudkan kembali TVA supaya mereka semua ni berpeluang untuk menghentikan apa yang bakal datang nanti, iaitu The Council of Kang. So itu adalah dua teori yang aku rasa mungkin akan terjadi di dalam episod yang kelima. Tapi dalam masa aku buat video ni, aku masih lagi tengah merangka apa yang akan terjadi dalam episod yang kelima, dan aku rasa aku akan buat dalam another video lah, sebab aku tak nak video ni
panjang sangat. Okay, so apa pendapat korang pasal episod yang keempat ni, dan macam mana episod keempat ni akan bawa kepada episod yang kelima dan keenam? Korang semua boleh komen dekat bawah. Aku perlukan pendapat korang untuk aku buat satu video yang lebih firm tentang apa yang bakal terjadi dalam episod yang kelima nanti untuk Loki season yang kedua. Okay, so itu dia untuk korek plot episod yang keempat yang berjudul The Heart of the TVA. Adakah korang semua menyukainya? Please komen down below, bagi tahu pendapat aku berkenaan dengan episod yang keempat ni. Okay, so kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. For sure aku akan kupas lagi punya pasal episod yang keempat ni, sebab this is one of the episode yang sangat-sangat best dalam Loki season yang kedua. Okay, so without being said, kita jumpa lagi in the next video. Take care. Assalamualaikum dan bye-bye.